الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kesyukuran kita rafakkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan keberadaan kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini sebagai tetamunya dengan beriktikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Allah Ta'ala kira kita daripada golongan mereka termasuk dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang salih. Amin amin ya rabbal alamin. Kita solat fardu maghrib berjamaah dengan rahmat hujan pada kita pada malam ini, dan kita sekarang berada di Raudhatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman syurga, iaitu majlis ilmu untuk kita berbincang, menambahkan ilmu kita dengan doa Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wahai Tuhan kami, tambahkan kepada kami ilmu, tambahkan kami ilmu, dan juga kurniakan kepada kami kefahaman. Dan malam ini kita akan bincangkan tentang ilmu tafsir seperti yang diminta. Dan peribadi saya sendiri sangat minat kepada ilmu tafsir, walaupun kita bukanlah orang yang benar-benar membidangi ilmu tafsir, sangat minat. Jadi kita kata kuliah kita ni bukan hanya tuan-tuan yang belajar, tapi saya juga belajar sambil-sambil kita kongsi bersama. Mungkin ada benda yang saya boleh belajar daripada tuan-tuan. Banyak benda lagi yang kita nak tengok. Ilmu kalau kita nak belajar sampai bila pun tak habis. Ilmu Allah Subhanahu wa taala bagaikan lautan yang tidak bertepi, dalam yang tak boleh kita nak duga kedalamannya. Jadi ilmu tafsir satu ilmu yang luas, yang besar. Dia adalah punca sumber daripada sumber kepada sekalian ilmu yang ada di atas muka bumi ini, di langit dan sebagainya. Ilmu apa yang kita kata yang orang belajar pada hari ini, semuanya ada asasnya, ada sumbernya di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan tidak ada kitab yang lebih benar melainkan Al-Quran Al-Karim, yang terpelihara dia punya ketulinan dan keasliannya. Dia bukan kalam makhluk, tapi kalamullah Azza wa Jal. Dia banyak perkara lah. Sebab tu patut kita pelajari, patut kita mendalami ilmu tafsir ini yang jarang-jarang orang betul-betul dalami. Dan jarang-jarang orang belajar. Kalau belajar pun kadang-kadang sekat jalan tak dan habis. Tambah tok-tok guru ramai tu mai baca sebaris urai sebulan. Bila dah habis? Mati dulu. Dengan tok-tok guru mati, anak-anak murid pun mati tak dan habis. Pasal kadang-kadang kita tengok huraian tu kadang ada pergi ke laut.
Orang buat pergi kelut pun faham orang pergi kelut. Pergi kelut tu kadang-kadang dia lari tajuk. Di pitang lain. Tu yang kadang-kadang tak habis. Jadi saya pun duk ingat tak mau nak pusing kona rata sangat, kita akan straight. Apa benda yang kita nak tengok, nak straight tu kita kata taklah nak ilmiah sangat, dak jugalah, takat orang kata takat padan kita lah, takat padan kita. Kalau di universiti mungkin cara dia agak berlainan, kalau di pondok mungkin agak berlainan. Dan kita takat kuliah umumi masjid macam ni, mungkin dia ada orang panggil apa, metod kaedah pengajaran dan pembelajaran yang mungkin agak kita kata mungkin sederhana, mengikut kita panggil maqam ataupun mengikut kedudukan kefahaman kita, mengikut kita punya ilmu dan sebagainya. Baik, pada malam ini apabila Fadil Ustaz Hafiz SU mesej ya, tadi baru saya telefon pasal senyap. Mungkin kawan pun kalut kan, tak dan saya pun telefon saat ni kata ada Ustaz. Barulah kita kalut, kita pun kelang kabut dan saya pun balik lewat sikit tadi ni 6.30 baru sampai rumah. Ada beberapa urusan, jadi saya dan tengok update capai apa yang ada. Cuma malam ni tuan-tuan kita tengok mukadimah tafsir. Saya tengok tuan-tuan pun tak ada bawa kitab apa lagi lah kan, bawa diri je lah kan, apa nama ni, tak ada apa lagi. Jadi kita mukadimah dululah. Tak tahulah kukuk pelakat belakang di sini pakat mengapai semua. Ingat belakang, tanya ayat tang mana, boleh jawab. Fatihah tak payah tanya, memang boleh lah, insya-Allah. Jadi mukadimah, jadi ceritanya di masjid ni lagu ni lah. Di masjid mengaji dia lagu ni lah. Hak yang nak buat kitab silakan, hak tak mau buat kitab nak buat aku mana, jenis tak mau, saya tak mau, saya nak dengar ya. Lagu tu dia orang tahap orang mengaji ni, orang belajar, orang dengar ilmu ada 5 tahap kan. Nabi sebut apa? Kun aliman. Jadi orang yang alim, orang alim orang yang mengajar, orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu dia mengajar. Ada juga orang ada ilmu tapi tak mengajar, dia seorang lah. Dia seorang, orang pergi tanya kadang dia sebut, dia cerita lah. Tapi ada ilmu. Kau orang untuk muhabbat, ada lagu tu. Ada lagu tu. Ada kan no? Ada juga. Kan? Aliman au muta'alliman, ataupun kamu jadi orang yang belajar. Kalau kamu tak alim, pergi belajarlah. Ni alim pun tak, pergi mengaji pun tak, duk jahil seorang-seorang tak jadi. Muta'alliman, orang yang belajar. Dan kalau orang yang belajar, dia ada cara yang betul-betul lah yang menampakkan diri dia seorang pelajar. Maknanya antaranya dia kena ada pen, dia ada pen, dia ada catatan dan sebagainya. Itu muta'alliman. Yang kedua. Yang ketiga, mustami'an, orang yang dengar. Dia bukanlah belajar sangat, ni demai nak dengar je. Pegang pen pun tak tahu. Kalau pegang pen pun nak tulis pun nampak benda dah. Jenuh dia, orang jenuh duduk perembang baru nampak huruf. Jadi nak dengar kan. Ada setengah-setengah masjid depa wakaf cermin mata untuk dipakai, pinjam pakai baca Quran. Sini tak ada lagi. Duk pekan-pekan banyak. Pasal hak main masjid tu, hak yang mata pun tak berapa nampak, kurang lah. Hak cerah tak main masjid lah, dia nampak tak lain. Mustami'an. Jadi dia suka dengar, tak apa, main. Penting boleh dengar duduk. Yang keempat, muhibban, dia ni suka pengajian ilmu tapi dia tak boleh hadir, tak boleh main, dia tak jadi alim, dia tak jadi muta'aliman, dia tak jadi ni. Dia jadi muhibban, suka mengaji, tapi dia ada urusan lain mungkin dan sebagainya lah. Tapi dia suka orang mengaji. Jangan jadi hak yang selepas pada tu, maka binasa kamu. Kamu akan dibinasakan. Empat-empat tu tak jadi. Benci pula orang mengaji, pelekeh pula orang mengaji. Jangan kita sampai macam tu. Maknanya bobok ni jahil. Jahil pun ada macam-macam kategori. Jahil satu, jahil biasa, jahil tak tahu. Jahil
dia tak tahu dan dia sedar kata dia tak tahu. Jahil tu kan. Kemudian yang kedua, dia tak tahu dan dia tak sedar. Tadi dia tak tahu, dia jahil, dia sedar kata dia jahil. Biasanya orang ni dia akan mengaji lah, akan cuba cari. Yang kedua, orang yang jahil tak sedar kata dia jahil, dia bodoh tapi dia tak sedar kata bodoh. Payah lagu ni. Orang panggil apa dalam istilah bahasa Melayu kita? Bodoh sombong. Bodoh apa? Bodoh piang. Itu benar. Yang ketiga, lebih kurang lagu tu kata-kata kan. Ada nama istilah yang nama kata jahil murakab. Jahil sungguh-sungguh ni. Jahil 2 kali. Jangan kita jadi macam tu lah kan. Yang kedua iaitu cara tepat kategori orang. Maksudnya dia tahu kata dia tahu. Yang kedua, dia tahu dan dia tak tahu kata dia tahu. Ada orang tu dia tak sedar, rupanya dia reti, dia boleh. Ni orang kadang-kadang orang yang tak yakin pada diri dia sendiri. Dia bukan tak boleh buat, boleh. Tapi dia merasa macam tak boleh pergi. Padahal boleh. Macam tu ada. Jadi orang-orang ni macam-macam yang kadang-kadang kita kena raikan orang yang macam-macam. Kan? Orang tak sama dan tak ada orang yang sempurna. Yang tak sama, yang kurang, ada yang lebih. Itu bagus sebab kita saling melengkapi di antara satu sama lain. Baik. Ini pun mukadimah ni pun kira dah panjang ni. Ni nak masuk bab tafsir, kita cerita terus bab tafsir. Nak masuk terus. Jadi itu lebih kurang kata mukadimah. Kalau ikut mukadimah dia ada beberapa perkara lah. Kita cerita pasal Quran dulu, kita cerita 2-3 benda lagi. Tapi saya pun duk banyak tempat kadang-kadang duk pergi duk cerita yang tu. Jadi kita ni tak apa nak jadi kalau pergi tempat sana cerita tu cerita jadi bukan tempat tak syok apa. Kita tak tambah ilmu dua hak tu. Jadi malam ni saya nak baca. Tadi nak baca apa ni buat malam ni mukadimah. Jadi saya ambil satu kitab yang namanya Kajian Al-Quran. Dia terjemahan dalam bahasa Arab. Ini pun kitab arwah ayah saya. Paling kurang saya main sini saya baca, dapat juga pahala kat dia duduk dalam kubur tu. Dia duduk baca tu hayat dia ni. Asalnya masa tu dia mengaji di UKM. Mengaji di UKM. Dan saya pun ambil untuk salah satu kitab rujukan saya yang kita kadang-kadang kita buat, tulis, kita mengajak, ada buat juga. Yang kedua saya ambil kitab Bahis fi Ulumil Quran Syekh Manna' Al-Qattan. Ini pun terjemahan tuan-tuan tapi Indonesia, bahasa Arab, terjemahan bahasa Arab. Saya buat main yang ni lah. Saya buat main buku bahasa Melayu pasal kuku ada tuan-tuan berminat nak beli kitab, nak beli buku, pergilah tengok. Ini asas ulumul Quran. Antara yang dicerita dalam asas ataupun dalam ilmu ulum Quran, dicerita tentang ilmu tafsir. Baik. Yang ni pun lebih kurang samalah. Dia ulumul Quran juga. Perbahasan tentang ulum Quran juga. Cuma bila saya baca sikit tadi ni, menarik untuk kita baca sebagai mukadimah kita pada malam ini. Dan yang ketiga saya bawa jugalah satu kitab tafsir namanya Tafsir Al-Jalalain. Sebenarnya tuan-tuan, kitab-kitab tafsir ada ratusan kitab yang para ulama kita karang. Kitab tafsir ni dia, maknanya kitab tafsir tu dia menjelaskan, dia menafsirkan kalam-kalam ataupun ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran 6,236 ayat yang kita duk baca tu. 6,666 ayat itu mengikut pandangan ulama tafsir, sebahagian ulama tafsir, dan yang kita baca menurut pendapat ataupun bilangan ayat yang dibilang oleh para ulama Kufah. 6,236 ayat. Tak percaya tuan-tuan balik ambil kalkulator kira. Surah Baqarah, surah Fatihah ada 7. Surah Baqarah 286. Tambah sampai surah An-Nas ada 114 surah. Kemudian tengok ada berapa ayat yang ada. Jadi 6,236. Dan ada beberapa lagi pendapat ulama tentang pengiraan ayat-ayat Al-Quran. Itu tak ada jadi masalah. Jadi semua saya bawa ni.
tafsir Jalalain, yang para ulama kita rajin, bersungguh-sungguh, dan betul-betul mereka ni menekuni pengajian, pembelajaran, penulisan apa-apa saja berkaitan dengan Al-Quran. Sampai kadang-kadang tengok kitab tafsir tu berjilid-jilid, yang ada belas jilid dan sebagainya. Itu seluruh dunia. Kalau di alam Melayu kita ada apa? Jadi Ustaz Hafiz tanya, Ustaz, kita nak pakai kitab tafsir apa? Yang penting buat main kitab orang apa ni, tuan-tuan, buat main kitab Al-Quran yang terjemahan. Kalau kata nak buat main, tak buat main sudah, main dengar, bawa diri dengar sudah. Macam kita sebut tadi kan. Jadi orang yang pendengar, tak apa dah. Cuma duduk bagi elok-elok lah. Jangan buat ikut dan. Duduk bagi maknanya bagi nampak kata kita nak mendengar lah. Kan? Duduk macam ni okey dah ni tahu ni. Tak apa, duduk macam ni tak apa dah. Jangan seangkat kaki, seangkat kepala, duduk ikut dan sat lagi ni. Kita kadang-kadang mengganggu juga. Mengganggu guna. Kadang kita duduk tengok kawan ni sat-sat wah duduk. Kalau kena buasir tak apalah Ustaz, saya buasir Ustaz. Saya nak kena berubah sikit pun. Tak apa contohnya, tapi kalau kata buasir pasal tak beda pasal. Tu rumah ya. Saya jenis tak ni, tak apalah gitu. Kan ganggu. Kalau guru kita Syekh Nuruddin, Syekh Muhammad Nuruddin Al-Banjari Al-Makki, dia ni main pen tak boleh, jangkah habis. Tu. Tapi seronok dengan beliau. Baik, tak apalah yang tu. Bawa kitab terjemahan, kalau ada tafsiran, ada macam-macam. Ada yang dia bubuh dengan sikit asbabun nuzul, ada yang dia bermain hadis pula bawah tu dan macam-macam. Yang saya main ni tafsir Jalalain yang kecil, bentuk kecil, tengah di Quran. Ni semua hak ni Arab belakanglah. Omai jugalah, duk cari tang mana betul hak yang hak Melayu, hak Arab pun boleh lah ambil. Mai capai tadi ni, duk kelang kabut nak mai, sampai cerita pun dah lewat dah. Baik, untuk omai yang tu je. Kita baca, kita tengok dia punya maksud, kemudian kita cerita. Yang cerita nak guna kitab apa, itu saya punya cerita. Nama kitab apa? Bebas. Kalau tuan-tuan ada dalam kita rumah kitab Nurul Ihsan, orang Melayu kita di Kedah khususnya kita pakai tafsir Nurul Ihsan, boleh buat main. Sebab saya ingat saya akan baca, saya akan buat tajuk. Contoh malam ni kita tafsir kita tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan ilmu. Cerita ilmu lah. Dia tak ikut surah, dia ikut tajuk. Dia ada satu, ni antara yang tafsir terbaru lah. Kalau tafsir tuan-tuan, kitab tafsir, dia ada pelbagai kitab tafsir dan dia ada pelbagai tema ataupun dia ada pelbagai dia punya kecenderungan. Ada kitab tafsir yang lebih berbentuk fiqh. Ada kitab tafsir yang berbentuk kepada ilmu tasawuf, Syarahul Ma'ani dan sebagainya. Ada yang berbentuk kepada pemikiran falsafah apa semua tu. Itu apa dia? Fakhr Razi apa macam-macam. Kalau tafsir Hamka, yang Profesor Hamka punya, dia banyak disebut dalam tu juga. Antara yang banyak sebut pasal sejarah dan sebagainya. Kita ada Nurul Ihsan yang Melayu. Semua bahasa dia, jadi kita nak kena faham sikit bahasa lama. Tapi lah ni dah ada dah. Pensyarah kita, doktor 2-3 universiti, depa berhimpun, depa bincang untuk depa buat keluar balik tafsir Nurul Ihsan dalam bentuk penulisan dan bahasa yang lebih agak baru lah, yang mudah kita faham. Orang lain ni bukan reti nak baca susah Jawi. Saya pergi ke belah Selangor sana tu, kita bawa kitab, saya buat kitab Jawi, adab-adab solat berjemaah, susunan himpunan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, ulama kita lah, dia orang lah ni, beliau duduk di Indonesia. Jadi bila kita duk fikir ni, kita ni nak kena perkasa Jawi. Saya ambil Jawi lebih banyak, Rumi ambil sikit lah. Habuan orang yang tak reti sungguh baca, dia nak baca Rumi, dia reti Rumi. Pi sana, hak tu habis dulu. Tanya lagi, Ustaz, Rumi ada tak? Minta maaf, saya tak Rumi, saya tak tahu banyak. Saya buat Jawi saja yang banyak. Pasal kita nak perkasa.
Jawi. Itu antara kita punya orang apa, jati diri kita, simbol kita punya Kemalayuan istimewa lah. Walaupun kita Melayu tak kerti cakap Arab, tapi kita boleh tulis dengan bahasa Arab walaupun bunyi Melayu. Tak, bukan takat tu kemas lagi orang Melayu, pasal Arab tak ada ca, kita tambah lagi. Huruf Arab 28 je, yang kita pergi tambah lagi ca, nga, apa lagi, macam-macam berapa tu kan, kemas lagi. Kemas tentu lah kan. Jadi tafsir Nurul Ihsan, kemudian tafsir Pimpinan Ar-Rahman, tu hak yang kita tu. Kemudian tafsir Hamka, hak muda. Saya ingat yang agak ringkas tafsir Pimpinan Ar-Rahman lah, tebal tu kan. Tebal tu beli lah, hak tu paling kurang kena ada yang tu. Kemudian lah ni ada banyaklah terjemahan-terjemahan yang lain, tapi lebih baik tafsir Pimpinan Ar-Rahman yang sangat ringkas. Kadang-kadang yang terjemahan tu, yang kita tengok terjemahan yang banyak di pasaran, kadang-kadang kita baca dia terjemah tu, dia terjemah kadang lebih kurang, jadi kita pun tak berapa nak faham juga. Baik, tak apalah macam tu, asalkan kita baca. Jadi faham tak faham ni Allah Subhanahu Wa Taala yang akan memberikan, Allah Taala yang memberikan kefahaman. Berapa ramai orang yang mengaji tapi tidak rezekikan kefahaman kepada dia. Berapa orang dia mengaji sikit tapi dia boleh faham banyak, dia faham lebih. Ada orang yang dia mengaji lah ni tak faham, esok baru faham. Ada orang mengaji hari ni, minggu depan baru faham. Ada orang mengaji hari ni, tahun depan baru faham. Lambat sungguh lah. Jadi Allah Ta'ala yang mengajarkan kita, Allah Ta'ala yang memberikan kefahaman kepada kita. Sebab tu diajar kita dalam Al-Quran, doa Nabi Adam alaihi salam, wa qur rabbi zidni ilma, rabbana zidna ilma. Tambahkan kita ilmu, tambah warzuqna fahma. Baik, tadi tafsir apa lagi? Kita ada tafsir Ahmad Sonhaji. Tafsir Ahmad Sonhaji, dia tafsir radio Singapura. Tuan-tuan boleh dapatkan semua tu saya sebut ni, carilah mana suka nak, hak mana yang nak. Ini yang panjang lah kan. Kalau hak yang terjemahan tu berlambak, hak yang Telaga Biru ada, yang hak sebiji-sebiji ni lah, banyak hak tu. Kemudian tafsir saya sebut apa tadi, dia ada beberapa tafsir Abdul Rahman, tafsir Abdul Rauf, tafsir Baydawi, tapi sebenarnya dalam tu dia campur juga, dia disebut tafsir Baydawi, terjemahan kepada Baydawi, tapi tak juga. Saya rujuk tengok balik, rupanya dia ada tafsir Khazin dan beberapa tafsir lagi dalam tu. Cuma dia terkenal dengan tafsir Baydawi, itu yang ditulis oleh Abdul Rahman Al-Fansuri, orang Indonesia, aku belah Aceh sana. Aceh. Yang tu pun jarang kita tengok. Saya mengaji baru nampak. Baru ni ada, saya tak tahu dekat di Kedah ni, kalau ada di Pustaka Darussalam ataupun di mana pustaka sini, tapi saya dapat daripada pustaka di Kelantan. Baru ni saya tengok ada dia penjual RM80 yang tu. Terbaik. 30 juzuk. Dia terkenal dengan nama terjemahan ataupun tafsir Baydawi, terjemahan tafsir Baydawi. Tapi sebenarnya banyak dalam tu Syekh Abdul Rauf diambil masukkan dalam tu sebagai tafsir, jadi kitab yang Turjaman Mustafid. Baik. Kemudian ada kitab apa lagi yang kok saya lupa. Itulah di antara yang mana ingatlah. Tuan boleh bermain mana. Kalau tafsir Ahmad Sonhaji, dia ada 30 jilid. Kita sebut tebal-tebal ni 30, setiap juzuk tebal ni. Lebih kurang lah. Tapi cetakan yang terbaru ni tak sampai tebal ni, saya ingat nipis sikit, kemudian dia ada besar sikit, 30. Jadi kita boleh beli sejuzuk-juzuk. Nak baca juzuk 1 ataupun mengaji juzuk 1, beli hak juzuk 1 dulu. Kalau tafsir Nurul Ihsan, dia ada 4 jilid. Jilid yang pertama 1 sampai juzuk yang ke-6.
Dia lah lebih kurang anggota surah Al-Maidah sampailah habis juzuk, sampailah habis Al-Quran. Jadi dapatkanlah. Mudah-mudahan kita baca duduk tak ada apa, boleh baca sendiri insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala buka pintu hati kita supaya kita dapat memahami ilmu ataupun kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Baik. Saya baca sikit mukadimah tentang tafsir dalam cerita tentang tafsir. Kalau diterjemah di sini tafsir pertumbuhan dan perkembangannya. Kita kenal sikit ilmu tafsir. Kalau Arab banyaklah kalau Arab. Tapi kalau Arab yang diterjemahkan pun banyak. Contohnya kitab Tafsir Ibnu Katsir dah ada diterjemahkan. Tapi Indonesia, Melayu saya ingat tak ada. Terus Indonesia saya beli berapa ratus hari tu ni, 10 jilid terbaik-terbaik ni. Lebih kurang terbaik yang tafsir yang terjemahan. Kalau Arab ada Al-Jami' Tafsir Qurtubi, Tafsir At-Tabari, lagi banyak. Saya tak ada yang tu. Bila lah duk fikir nak boleh beli. Anak ada juga. Tapi lah ni tak ada masalah tuan. Kita boleh tengok di internet. Di internet dia buh kitab tafsir, kitab macam-macam. Cuma tang kita ya nak ataupun tak. Baik. Tak apalah, cukuplah yang tu untuk kenalan beberapa kitab tafsir untuk kita lah sebagai bangsa Melayu. Dah ada. Lah ni pun duk ada lagi. Terbit lagi. Tafsir Jalalain contohnya sebut sini pun ada terjemahan dia dah lah ni. Baik. Saya baca satu bab satu tentang tafsir. Dia ada berapa? Saya tengok yang Al-Qattani dia agak tinggi tentang cerita pasal tafsir, pasal dia cerita tentang mufassir apa semua. Kita bukan nak jadi mufassir, orang yang bertafsir. Kita ni takkan nak baca tafsir. Saya mai sendiri pun bukan nak tafsir Quran dah. Baca aja karangan ulama-ulama dulu pakat-pakat kita nak belajar. Baik. Yang faham, alhamdulillah. Yang tak faham mungkin kita boleh rujuk tuan-tuan guru kita yang lain, yang lebih mendalami, yang lebih membidangi. Bidang saya asal ijazah qiraat, takhasus qiraat, cerita pasal qiraat ni, baca lagu ni, baca lagu tu. Itu asal. Kemudian master saya pengajian Al-Quran Uni Syam, baru habis bahagian pengajian Al-Quran lah. Kemudian insya-Allah akan sambung lagi, tak tahulah bila, tapi nampak peluang, nampak ruang, nampak cantik ya masa boleh ijazah masuk terus insya-Allah. Itu lebih kurangnya pengenalan saya lah. Pengenalan sikit jadi ialah kan time kita mengaji tahun mana. Jadi kalau ikut pendidikan rasmi melalui sekolah menengah Maktab Mahmud Al-Ustaz, pi ke Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Negeri Kedah, lah ni Iqdar namanya. Lepas tu ke Syubra Al-Azhar, Ma'had Al-Azhar di Syubra Al-Qahirah di Mesir. Kemudian balik Qajar dan sebagainya, Master Uni Syam, Universiti College Universiti Sultan Abdul Halim Muazzam Shah di Kuala Ketil lah ni. Baik, bab yang pertama tafsir pertumbuhan dan perkembangannya. Kitab ni pun lama teruk ni. Kitab ayah saya masuk ngaji dulu. Berapa ni? Tahun biar betul. Tahun ni ditulis 79 ke ni? Dia. Hak ni keluaran Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur 1978. Tu dia. Hak ni boleh kat dia 1979. Lama kata ni. Nampak pun dia. Saya duduk tengok balik rumah mak ayah boleh rumah mak tu. Tengok kitab apa dia boleh ambil lagi. Rumah balik rumah. Kan? Dah tak ada orang nak baca. Kitab-kitab ayah, buku-buku dia tu, hak mana yang kita boleh nak pakai tu ambil. Supaya menjadi manfaat.
Kita beli buku, kita beli kitab tak rugi. Kalaupun kita dah baca sikit-sikit, lepas tu kita dah tak ada pi, rupanya mudah-mudahan ada orang selepas anak kita, ataupun tak ada anak kita, cucu kita mungkin, ataupun sebelum nak pi tu, sedekah ataupun wakaf kepada orang yang lain yang rajin nak baca buku, nak baca kitab. Kurang-kurangnya boleh juga kat kita besok bila kita di alam barzah. Kan, nak mengajak tak apa nak boleh. Kan, nak sedekah ke orang mengaji tak apa nak ada duit. Ada kitab sikit-sikit buku tu, sedekah berasa macam tak lama aku ni Ustaz. Ada benda buku tu bagilah ke orang yang mengaji rajin supaya jadi manfaat. Au ilmin yuntafa'u bihi. Kan, sedekah jariah 3. Pertama, sedekah ilmu yang akan berterusan, seorang itu akan dapat. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan dengannya, yang ketiga anak soleh. Jadi kita amalan satu tuan-tuan dia boleh. Tak ada 3-3, paling kurang satu kena ada. Tak ada 3-3 rugi kita, mati lagu tu ya, tak masuk saham tak ada. 3 ni kalau ada, maknanya kita ada saham besok ni di alam barzah. Besok habuan duduk saja-saja dalam kubur, saja-saja kalau dalam kubur kan masuk juga pahala. Baik, tafsir pertumbuhan dan perkembangannya. Pentafsir pertama, kalau terjemahan ni pasal saya pun tak ada kitab Arab dia. Kadang-kadang kita baca kitab Melayu ni, apa benda dia nak habaq ni, kadang-kadang kena tengok Arab balik. Oh, nak cerita benda ni. Kadang tafsiran tu pening. Kadang ikut tafsiran, ikut satu-satu kalimah. Jadi pening sikit baca, kena tengok Arab balik. Kan? Tengok Arab, ni dia cerita apa tu? Tengok Melayu pula dah. Lagu tu lah. Kalau orang Arab cekak betul tak apa. Baca Melayu pula tak orang nak boleh pula macam kadang tu kan. Dia baca. Kan? Sahabat saya, kawan saya, guru saya, dia mengaji ke Arab banyak. Kitab Jawi dia tak nak reti baca. Kadang baca salah, tapi kitab Arab bagi ikut mana pun, perang orang dia bagi. Dia pun kan. Jadi macam-macam kita dah. Jangan tak boleh apa langsung. Rumi pun tak baca, Jawi pun tak baca, Arab lagilah. Jangan jadi Mahmud Jun sudah. Baca baru. Baca kitab sejarah. Tengok-tengok rupanya Jahanam kita kan. Piramli punya cerita. Baik. Sebelum tafsir, bismillahirrahmanirrahim. Nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberkati kitab ini, pengarangnya dan mereka-mereka yang mendalami bidang ini. Semenjak berzaman daripada penurunan wahyu sampailah kepada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripadanya buat bekalan ke akhirat nanti, insya-Allah. Jadi sebelum tafsir mencapai bentuk seperti mana yang terdapat sekarang di dalam karangan-karangan dan kitab-kitab tafsir yang besar. Ceritanya kalau cerita pasal ilmu tafsir saja pun dah banyak benda. Kan, tapi taklah kita cerita pasal itu. Kitab tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Oh ya Allah Rabbi, berlambak. Saya kagum, kawan saya cerita baru ni, di Mesir antara tokoh tafsir yang hebat A'la ni tapi dah meninggal dunia. Baru 98 tahun 98 tak silap saya. Syekh Asy'arawi. Dia tafsir Al-Quran setiap kali masuk dalam TV. Hak yang ikut pengajian dengan beliau tu bukan orang lekeh-lekeh, pensyarah-pensyarah, doktor-doktor Universiti Al-Azhar main duduk depan dia mengaji. Tapi kawan saya sebut, kawan lama, dia lama duduk Mesir, dia kata sama dengan Syekh Sya'rawi rahimahullahu ta'ala, yang katanya jutaan orang ikut jenazah dia nak hantar dia. Juta
sampai angka juta. Sama-sama zaman dengan itu ada seorang lagi ulama tafsir, dia tak terkenal sangat tapi dia menghafal ratusan kitab tafsir di dada dia, di ingatan dia. Hafal kitab tafsir. Kita tafsir 30 juzuk tu pun satu tafsir pun tak habis baca. Ni hafal ratusan kitab tafsir. Banyak. Ada kitab yang masih belum dicetak pun ada. Kalau kita pergi di Mesir contohnya, ada satu khazanah, tu gudang yang di sana terletak tulisan tangan dan sebagainya yang tak dicetak. Banyak khazanah Islam sebenarnya. Islam adalah apa nama ni, maju tuan. Baik. Kita tafsir yang besar. Kita kalau boleh habis hak kecil dia pun jadilah. Tafsir Jalalain tak besar mana. Tapi mudah-mudahan tafsir Jalalain pun ada pula syarah kepada tafsir ni. Bunyi dah, tak ada tara mana hari ni. Baru nak mula baca dua baris. Tu pasal kita ni kan nak bagi, nak masuk tu. Sama ada yang bercetak atau dalam tulisan tangan sebut. Ada kitab tafsir yang dah dicetak dan ada kitab tafsir yang belum dicetak, ditulis tangan. Sudah tentu ianya telah melalui pelbagai peringkat perkembangan. Nak jadi macam tu dia ada peringkat semenjak zaman Rasulullah. Jadi ilmu tafsir adalah ilmu yang berkembang. Baik. Sampai hari ini ayat-ayat Allah, kalamullah, Al-Quran yang kita baca tak habis dikaji. Setiap hari, setiap masa ada saja penemuan-penemuan terbaru tentang Alkitab, yakni Al-Quran. Itu yang disebut zalikal kitabul la raiba fi inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam dan sebagainya. Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Al-Quran itu adalah petunjuk, busyra. Dia Quran itu sebagai memberi khabar gembira. Al-Quran itu sebagai memberi amalan kepada kita tentang besok ni akan ada siksaan, balasan yang buruk kepada orang-orang yang ingkar akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Tafsir lahir pada waktu yang sangat awal, bermula sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, di mana bagindalah orang pertama mensyarahkan kitab Allah Al-Quran. Orang yang pertama yang huraian, yang tafsir Al-Quran itu ialah Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri. Pasal dia lah yang faham. Rasulullah bila sampai ayat wahyu, dia panggil sahabat, dia baca ayat Quran tu kepada sahabat. Sahabat hafal. Ada sahabat yang tulis dan ada yang tak faham, perlukan huraian, Rasulullah akan hurai, Rasulullah akan sebut. Jadi zaman tu dah ada. Sebab tu kalau kita tengok dalam contohnya kitab hadis, kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim ke apakah, dia akan buat tajuk apa? Tajuk tafsir Al-Quran. Dan sebagainya lah kalau kita tengok. Yang tu pun kita perasan banyak lagi lah. Kalau kata kita nak dalami, kita nak tengok, nak tekuni, nak teliti. Kalau kita baca tafsir melalui kitab-kitab hadis tu pun perasan dah banyak sangat untuk kita nak faham Al-Quran. Baik. Memberi penjelasan kepada orang ramai setiap sesuatu yang turun kepada hati baginda. Dia baru bunyi saat ni. Lepas bunyi biasanya saya lajak 10 minit. Boleh no? 10 minit sampai kita sebut 8.18 masuk 8.28 kita berhenti. Boleh? Kalau memang mereka kata masuk isyak je kena berhenti. Tapi biasanya saya 10 minit, lajak 10 minit. InsyaAllah. Di masa itu para sahabat yang mulia tidak berani mentafsirkan sesuatu mengenai Al-Quran selagi Rasulullah SAW berada di sisi mereka. Jadi sahabat-sahabat pun apa-apa ayat-ayat yang tidak difahami terus ditanya kepada Rasulullah. Baik. Dan para sahabat pun, mereka pun orang yang sangat cepat faham.
Kan? Ada guru-guru yang berkat tu, guru yang berkat. Dia cerita sikitnya, kita boleh faham dah. Yang tu kita nak cari tu, bagaimana cari guru ni pun sepasal satu perkara yang bukan mudah sebenarnya. Dia cerita sikit, anak-anak murid dah boleh faham. Kan cerita banyak kadang baca, ada guru baca macam-macam cerita tapi tak boleh faham juga macam mana tu kan. Tak apalah, kefahaman tu. Baik, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kefahaman. Baginda seorang saja semasa hayatnya memikul tanggungjawab yang maha besar itu dan telah melaksanakan dengan penuh amanah. Jadi Rasulullah ni bersifat amanah. Para Nabi bersifat al-amanah. Para Nabi bersifat tabligh, menyampaikan. Para Nabi bersifat dengan Rasulullah SAW bersifat dengan fatanah, cerdik. Kan? Benar. Yang tu mesti kan cerita. Setelah Rasulullah SAW kembali ke rahmatullah, maka tugas itu terpaksa dipikul pula oleh sekalian sahabat yang alim mengenai Al-Quran dan mengetahui segala rahsianya. Bukan para sahabat semuanya mendalami tafsir Al-Quran ataupun yang faham sungguh-sungguh tentang agama Islam. Macam-macam di antara mereka. Ada yang ada sahabat yang lebih kecenderungannya kepada ilmu fiqh. Ada sahabat yang cenderungannya lebih kepada hadis seperti Abu Hurairah radhiyallahu an. Kalau fiqh contohnya Muaz bin Jabal, contohnya Abdullah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri. Kalau bidang tafsir lagi disebut lagi. Kan? Ada sahabat dia ada tengok kesempatan lah. Sahabat pun. Macam Sayyidina Khalid bin Al-Walid. Dia tak dan banyak dengan Rasulullah. Sebab seluruh kehidupannya kebanyakannya di medan perang. Ngapai pun tak kat mana dan ni lah. Pasal sibuk perang. Dan Sayyidina Khalid bin Al-Walid pun dia pun masuk Islam agak lewat. Tapi bila dia masuk Islam, masya-Allah, banyak jasa dia kepada Islam. Kita daripada kecil Islam sampai lah ni umur kita berapa banyak dah jasa kita kepada Islam. Yang tu kita kena tanya. Baik. Serta yang mengikut petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka ini jadi ada yang memang betul-betul depa ni sangat depa ni memang betul-betul mendalami ilmu. Memang duk tunggu tang tu ya. Khususnya Ahlus Sufah. Ahlus Sufah ni yang duduk kat serambi masjid tu. Dan depa pun orang miskin. Depa tu ada yang majlis, ada depa yang terpa dulu. Jadi depa kesempatan depa dengan Rasulullah banyaklah. Bila kesempatan dengan Rasulullah banyak, maka banyaklah yang depa dapat. Dan sebagainya lah. Banyak punya cerita lah kalau nak cerita yang ni pun. Mereka ini mahu tidak mahu terpaksa mencurahkan bakti, memberi penerangan apa yang mereka tahu dan memberi penjelasan apa yang mereka faham mengenai Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran ni ilmu yang berkesinambungan, yang ada sanad, rantaian, mata rantai, dia bersambung. Bila Rasulullah mengajak para sahabat mengajak tabi'in, golongan ataupun generasi selepas sahabat yang tak ada jumpa Rasul, tapi daripada dan jumpa sahabat, belajar dengan para sahabat. Tabi'in pula, dia ada murid dia, generasi yang selepas itu tabi'in 300 tahun pertama. Kemudian seterusnya sampailah kita ini ilmu Al-Quran itu adalah ilmu yang diwarisi zaman berzaman, generasi demi generasi, sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tetapi yang saya duduk perempuan ni, perempuan boleh faham ke? Boleh faham ke? Kau tak faham? Boleh ya? Tak faham, kena balik main tobat.
Payah ilmu nak masuk ni pasal apa main taubat. Sikit lagi. Ahli tafsir dari golongan sahabat ramai. Ahli tafsir dari golongan sahabat ramai. Ceritanya mereka ni Masya Allah, kita tengok, dengar, kita cerita pasal, kita baca tentang mereka para sahabat ni dengan Al-Quran ni. Ya Allah, kita ni jauh ke belakang. Malam-malam ada yang sepanjang malam dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, ingat Al-Quran. Ya Allah, kalau kita baca Ya Rabbi, tak ada apa kita ni. Yang kita ni kadang-kadang sikit-sikit baru baca selai rasa kemas tak kira dah. Kita tengok mereka, Masya Allah, Sayyidina Osman bin Affan khatam Al-Quran satu rakaatnya. Tu dia semayang satu rakaat khatam sekali habis semalam. Sekali khatam tu kiam. Baik. Tetapi paling masyhur di antara mereka 10 orang. Antara para sahabat ni yang masyhur dengan ilmu tafsir ada 10 orang. Mereka itu ialah Khulafa Ar-Rasyidin yang keempat. Yang empat, maknanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali bin Abi Talib, orang radhiyallahu anhum ajma'in. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ni kecil lagi waktu Abdullah bin Abbas ni. Waktu Rasulullah dia antara sahabat kecil, tapi sangat cerdik, sangat baik, sangat bijak, sangat kita kata memberi komitmen yang tinggi kepada pengajian, khususnya Al-Quran, tafsir. Ubay bin Ka'ab. Kita kalau ada sanad bacaan Al-Quran, dia akan sampai kepada sahabat Ubay bin Ka'ab antaranya. Kemudian Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit ni antara yang penting tentang peribadi yang mulia ini ialah beliaulah orang yang diamanahkan untuk menulis semula Al-Quran untuk dijadikan mushaf. Yang Al-Quran yang kita baca hari ini dengan berkat, dengan jasa oleh Sayyiduna Zaid bin Sabit, Sayyidina Osman bin Affan. Sebab tu kita panggil Quran mushaf Osmani. Baik. Abu Musa Al-Ash'ari ni surah sedap. Pun ada hadis tentang itu kan. Dan Abdullah bin Az-Zubair. Di antara khalifah yang empat itu, empat orang, Sayyidina Ali yang paling banyak tafsir diriwayatkan darinya. Sayyidina Ali paling banyak. Sayyidina Abu Bakar pasal apa? Sedangkan Sayyidina Abu Bakar dia daripada awal lagi dengan Rasulullah, rapat Rasulullah. Pasal apa tak ada? Itu dibincangkan, dibahaskan. Sayyidina Abu Bakar ni orang yang sangat warak sebenarnya. Baik, warak tu sampai sehingga kan cerita panjang pula ni, bila orang kata dah habis dah ni masa. Sikit ke riwayat tafsir dari 3 khulafa yang lain amat sedikit benar, yang lain sikit. Sayyidina Ali paling banyak meriwayatkan tentang tafsir Al-Quran. Ini mungkin disebabkan kerana mereka bertiga terlebih dahulu meninggal dunia. Jadi mereka 3 awal itu meninggal dulu dan sibuk dengan urusan umat Islam, jadi khalifah dan sebagainya. Di antara 10 orang yang tadi, yang paling banyak, yang tak mana nak putih ni, sikit-sikit bila. Dan di antara 10 orang tadi yang paling layak untuk diberi gelaran ahli tafsir sejati ialah Abdullah bin Abbas. Rasulullah pernah mengakui tentang keilmuannya. Baginda berdoa kepadanya, wahai Tuhan kami, ajarlah beliau mengenai ilmu agama dan takwilan Al-Quran. Kita pun sama, kalau ada minta, kita doakan pada bayi baru lahir dan sebagainya, kita doa Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa yang Rasulullah doakan kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Baginda telah menggelarnya sebagai nama pentafsir Al-Quran. Baginda sendiri gelar beliau kan. Tetapi terdapat golongan tertentu di kalangan manusia yang telah menokok tambah terhadap riwayat Ibnu Abbas itu. Tapi ada orang dia buat tak saja-saja, dia buat ni pula dah penambahan tentang riwayat Ibnu Abbas itu. Setengah dari mereka begitu berani membuat untuk memasukkan tafsiran palsu ke dalam tafsiran Ibnu Abbas. Ada satu kitab tafsir Ibnu Abbas saja. Sehingga Imam Syafi'i berkata tidak ada yang sabit dari Ibnu Abbas mengenai tafsir melainkan seperti 100 hadis sahaja. Jadi wallahu alam, cukup sampai itu dululah yang boleh kita sebut. Dah masa agak terlajak untuk mukadimah tu pun tak habis lagi. Jadi kita nak tahu dulu tentang tafsir ada sebagainya, baru sedap syok kita nak mengaji pasal tafsir. Wallahu alam. Boleh tadi ni cerita ni, mudah-mudahan kita semua Allah Taala beri kefahaman, berikan kepada kita. Walaupun saya ingat mai ni pasal ada yang lebih muda pada saya, tak ada. Jadi pakat lebih tua pada saya nampak begitu lah. Jangan kok mana pun jangan kecewa. Ada tua dah kami ni, nak mengaji ke mana ni. Lagi tak mati tuan mengaji. Sebab apa? Menuntut ilmu daripada tu pakat tahu semua, sambung sendiri. Menuntut ilmu daripada ke mana? Ada sambung sendiri. Allah Ta'ala nak bagi dia bukan kira umur, dia bukan kira hang dapat banyak, hang kaya ke muda ke tua, tak. Allah Ta'ala nak bagi pada siapa sahaja yang dia kehendaki. Wallahu alam. Setakat itu sahaja pada malam ini. Mudah-mudahan ada masa dan ruang kita bertemu lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita juga daripada virus yang sedang melanda kita hari ini. Tambah-tambah Kedah adalah negeri yang paling banyak sekali, paling popular. Negeri lain pun takut nak terima orang Kedah, walaupun COVID-19 tu berlegar di sekitar dalam tembok saja, kan, duduk dalam penjara. Sebenarnya kejayaan negeri Kedah sebenarnya tu, kejayaan negeri Kedah kena dapat menjarakan COVID-19. Boleh duduk penjara semua. Berapa tu hari tu 300 lebih. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una, rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.